Sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan kami, iaitu isu dan perkembangan pengurusan sumber manusia dari segi perubahan teknologi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama Tengku Nur Fatin Fatihah 251952, Muhammad Amir Faiz 282244, saya sendiri Berantoni 282582, seterusnya Yogeshwari Baratan 282594, dan yang terakhir adalah Muhammad Zarul Irfan iaitu 282669. Saya akan menerangkan pengenalan, iaitu tidak dapat dinafikan lagi bahawa pengurusan sumber manusia adalah nadi kejayaan buat mana-mana organisasi yang hendak mencapai wawasan masa hadapan, iaitu melalui visi, matlamat dan pelan strategik. Perubahan zaman yang semakin lama semakin moden ini adalah antara penyebab utama mengapa teknologi bukan lagi dianggap sebagai nilai tambah, biasanya di sebaliknya berubah menjadi keperluan. Hal ini demikian kerana muncul beberapa cabaran seperti cabaran globalisasi yang semakin rancak, peningkatan persaingan pasaran, perubahan demografi tenaga kerja, perubahan pesat teknologi dan e-perniagaan. Cabaran sebeginilah yang menyumbang kepada perubahan aktiviti organisasi. Saya akan menerangkan signifikan perubahan teknologi kepada pengurusan sumber manusia. Dia terbahagi kepada 10, iaitu yang pertama adalah pengambilan pekerja baru, iaitu berpuluh tahun ke belakang pengambilan pekerja baru selalunya dihebah menggunakan surat khabar, majalah, televisyen, radio atau risalah. Kini kewujudan teknologi internet dan beberapa platform media sosial telah memudahkan pengurusan sumber manusia untuk menghebahkan maklumat kepada seramai mungkin rakyat dalam negara atau rakyat luar negara. Seterusnya adalah pemilihan kerja. Menurut Yuvaraj dan Sugantia, pemilihan pekerja baru harus mempunyai langkah yang sistematik dan teratur seperti senarai pendek, permintaan dan penilaian cadangan, respon kepada calon dan banyak lagi. Berbekalkan kepada teknologi terkini, pemilihan pekerja boleh dijalankan dengan pantas dengan hanya menggunakan ujian dalam talian, temu duga telefon dan video conference. Latihan dan pembangunan. Zaman sekarang banyak program latihan dan pembangunan dijalankan secara virtual ataupun secara maya, iaitu melalui media interaktif, internet, conference, internet dan siaran satelit. Sistem e-penilaian. Sistem e-penilaian atau e-appraisal system adalah sebuah sistem yang dihubungkan kepada pelayar web. Sistem e-penilaian adalah berasaskan kompetensi sistem yang mengukur orang bukan sahaja pada pencapaian matlamat tetapi pada kecekapan yang diperlukan untuk peranan mereka. Sistem sokongan prestasi elektronik. Electronic Performance Support System (EPSS) boleh ditakrifkan sebagai alat yang direka berbentuk asas oleh pendapat pakar dan keperluan khayalak sasaran untuk meningkatkan pencapaian tugas daripada halayak sasaran, dan ia menawarkan tugasan langkah demi langkah arahan dan mempunyai antarmuka yang berkesan, mengandungi pangkalan data, sistem arahan, sistem perundingan dan alat sampingan, dan membenarkan akses dalam talian atau luar talian. Enterprise Resource Planning. Pelaksanaan sistem ERP ini membawa kepada prestasi yang lebih baik dan juga membawa faedah yang besar seperti peningkatan produktiviti, meningkatkan akses kepada maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, meningkatkan aliran kerja, mengurangkan pergantungan pada kertas, perkongsian pengetahuan, kawalan ketat serta mengautomasikan semua proses dengan menyepadukan dan menyelaraskan maklumat merentas semua jabatan. Seterusnya, EHRM. EHRM ialah sistem untuk perancangan, pelaksanaan dan aplikasi maklumat untuk kedua-dua rangkaian dan menyokong sekurang-kurangnya 2 individu dalam melaksanakan aktiviti HR bersama mereka. Sistem EHRM ini menyokong fungsi HR untuk memenuhi keperluan HR organisasi melalui berasaskan teknologi saluran web.
HRIS ataupun Hermes juga ditakrifkan sebagai sistem yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mendapatkan dan mengedarkan maklumat mengenai sumber manusia organisasi. Walaupun HRIS ini termasuk perkakasan dan perisian, ia juga termasuk orang, borang, dasar dan prosedur serta data. Bayaran elektronik. Berjuta-juta pengguna di sekeliling dunia kerap membuat pelbagai pembayaran melalui internet. Bahan pertukaran ini adalah sejenis instrumen kewangan elektronik. Sistem pembayaran elektronik telah mendapat minat yang luar biasa terhadap 2 dekad lepas kerana peranan penting yang mereka mainkan dalam perdagangan elektronik kontemporari. E-perolehan. Organisasi sektor awam yang menggunakan e-perolehan secara bijak untuk kontrak boleh menyana beberapa faedah bergantung pada konteks pelaksanaannya, mencapai daya saing, penyamaterialan dan pengurangan dalam perolehan rasuah, perkhidmatan di kalangan pekerja dan pengurus. Seterusnya adalah kelebihan dan kelemahan teknologi dalam pengurusan sumber manusia. Kelebihan adalah meningkatkan komunikasi, meningkatkan inovasi dan kreativiti, peningkatan pengurusan sumber manusia, menjimatkan masa, mewujudkan mobility. Manakala kelemahannya pula adalah menyebabkan gangguan di tempat kerja, kos penyelenggaraan yang tinggi, memberi kesan kepada hubungan sekerja dan juga berisiko. Bagi cadangan untuk menghadapi isu perubahan teknologi dalam pengurusan sumber manusia, isu seperti isu harga teknologi dan penyelenggaraan mahal, cadangan penyelesaian adalah untuk cara terbaik untuk menghadapi isu harga teknologi dan penyelenggaraan yang mahal ini adalah dengan membuat pemilihan teknologi yang mana benar-benar diperlukan oleh syarikatnya. Seterusnya adalah isu keselamatan data terhadap kepada risiko digodam. Untuk menyelesaikan isu ini yang melibatkan keselamatan atau security data, maka cara yang terbaik adalah dengan menyediakan sebanyak mungkin pelan sandaran atau backup plan. Seterusnya adalah isu gangguan distraction di tempat kerja. Teknologi berunsur internet dan komputer, media sosial misalnya banyak memberi distractions kepada pekerja pada waktu bekerja. Maka pihak pengurusan sumber manusia harus melaksanakan polisi baru untuk membendung pekerja daripada terus menggunakan sosial media semasa waktu bekerja. Secara kesimpulannya, perkembangan teknologi sememangnya memberi banyak dampak kepada pihak pengurusan sumber manusia, sama ada ia dampak yang baik ataupun buruk. Setelah meneliti teknologi sejauh ini, tidak dapat dinafikan bahawa teknologi adalah salah satu elemen yang signifikan dalam pengurusan sumber manusia, di mana banyak teknologi yang wujud ketika ini memberikan manfaat yang begitu banyak kepada pihak sumber manusia. Walau bagaimanapun, tidak kira secanggih manapun teknologi itu, pasti timbul beberapa isu di pihak sumber manusia yang mana ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada polisi dan dasar pelaksanaan pengurusan sumber manusia. Oleh yang demikian, 3 cadangan telah dikemukakan untuk menghadapi 3 isu yang paling banyak dihadapi oleh para pemain industri dan perusahaan di luar sana. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.